Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Guru. Ya, saya Ustaz Syuaimi daripada Kubang Pasu. Nak tanya Ustaz, baru ni saya ada ternampak satu ceramah daripada Ustaz. Saya sebut nama lah, Ustaz Hassan Din. Dia ada sebut kita bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia kata kita sebut ta'ala tu jadi tak betul. Dia sepatutnya tak ada sebut ta'ala tu kan. Jadi minta pencerahan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Dalam nas macam majmuk dia ada bahas isu ni yang paling panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takat tu ya. Ta'ala tu ziyadah tapi taklah batas semayang. Tapi dia khilaful awla lah. Okay. Maliki tak terima. So makna dia kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekat tu je. Ta'ala tu ziyadah. Bukan dalam semayang lah. Ini waktu kita di luar lah. Selalu kita... di luar okey. Di luar tak ada masalah sebab kita tak terikat. So Allah yarham Datuk Hasanuddin dia ada konsep yang agak terikat, jadi itu hak dia lah. Kita tak ada isu sebab luar semayang. Dalam semayang kita agak ketat, di luar semayang kita agak ringan. Ya, baik. Terima kasih. Kita bahasan. Boleh tak dalam fiqh kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi, kita terbalikkan Waalaikumsalam. Dalam luar semayang boleh, dalam semayang tak boleh. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Barakallah sini. Satu lagi Maulana, kalau ada yang setengah tu dia menyampaikan salam, dia bercakap dan baru dia bagi salam. Yang kita tahu assalam qablal kalam. So bagaimana kalau kata dia dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim, jalan program, dia baru bagi salam assalamualaikum. Yang kita faham, sama-sama faham ni assalam qablal kalam. So dia nak bagi salam tu sebelum dia cakap apa-apa dia bagi salam. So macam mana pendapat Maulana? Itu masalah takdim wa ta'khir lah, makna kurang afdal ya. Dia assalam adalah first walaupun hadis tu dhaif ya. Tetapi makna dia dari segi amalan dia adalah assalamualaikum wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. So itu di antara syiar orang Islam, memberi salam kerana salam adalah doa yang baik kepada orang Islam dan bukan Islam. So benda itu masalah bukan masalah larangan tapi masalah takdim wa ta'khir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Fawaz. Ya saya. Pertama nak merujuk dulu kepada tajuk awal tadi ni berkaitan dengan takyin binatang korban tadi. Ya Ustaz Faruz ya. Ada kaitan kot dengan soal apa yang telah pernah dibawa contoh, katakanlah kita berada di kandang binatang itu, lalu kita tunjukkan pada satu binatang itu, katakanlah lembu yang color gelap tu, aku cadang untuk jadikan korban. Adakah dia termasuk bab sembang-sembang macam jawapan Ustaz Fawaz tadi, ataupun itu sudah dikira satu takyid? Belum lagi. Dia kalau cadangan, makna dia cadang, belum lagi dia kata saya nak. Sebab tu dalam kontrak kita melihat kepada sirah dia panggil. Sebut kalimah cadang ni baru kita propose. Okey, jadi kalau kata saya nak, itu lain. Sebab itu kalau kita masuk mahkamah, orang akan tengok kepada sirah tu. Tengok agreement kita tu. Sebab tu kita kena check. Saya akan ke, saya terima ke, benda-benda tu penting. Melainkan cadang tu menjadi bahasa uruf, dia adalah bahasa, dia panggil binding. Dalam kontrak kita bahasa binding tu, bahasa orang kata apa, penentuan tu. Cadang tu orang kata apa, dia cadang. Tapi dia belum lagi orang kata apa, climax punya penentuan. Itu dia baru orang panggil apa? Baru survey. Dia macam isu baru ni lah, masalah apa promotion. Sebagian tokoh kita dia kata tak sah berlaku kekeliruan. Iaitu bila Proton ataupun mana-mana kita buat promotion, dia tak letak harga promote lagi. Cuma dia kata siapa nak dia buat, dia panggil pre-order. So pre-order ni tujuannya untuk jimat lah kan. Kalau kita tahu berapa orang nak, kita bawa keluar dalam harga berapa, itu konsep pre-order. So tapi harga tak disebut lagi. Berlakulah horor, memang horor. Tetapi itu baru invitation to trade. Itu baru dia panggil ad-da'wah ilal bai'. So bila kita baru ajak, baru promotion, tak diwajibkan kita sebut harga. Sebab masa tu belum lagi berlaku angkat jual beli. Sehingga orang kata haram kalau orang buat macam tu.
Tak haram sebab yang haram gharar pada jual beli itu bukan jual beli, itu baru tempah. Jadi duit itu jadi apa? Jadi hamish jiddiyah. Jadi duit dipanggil earth money sebagai komitmen. Nanti bila kalau kita jadi beli, duit itu akan dikapitaliskan, dimasukkan ke dalam harga lah dengan angkat yang baru, Nak ambil balik pun boleh, tapi kita ambil berapa ambil kita masuk dalam tu. Itu di antara kita kena ini ustaz kena baca satu buku nama dia Nazariyatun Milkiyah wal Uqud wal Mal karangan Dr. Ali Qarahdari. Semua isu di situ ada dalam bab isu kontrak. Cara dia punya sirah dan seumpama dengan dia itu lengkap Syekh Fairuz. Dr. Ali Al-Qarahdari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita tengok lembu tu, sesuatu pergi kandang macam Ustaz kata tadi kan, pergi kandang, lepas tu kita tengok lembu tu, kemudian kita kata saya nak lembu ni untuk buat kurban untuk tahun ni. Confirm saya nak dengan harga harga macam itu bukan nazar, itu kita nak buat sunat saja, tak ada masalah. Walaupun kita tengok dan kita tunjuk kata kita nak lembu tu. Apa? Itu bukan nazar, itu kita nak buat korban lah, sunnah lah. Makna dia kita nak buat korban sunnah. Sebab saya dengar ada iltizam, tidak. Itu tidak ada sirah iltizam. Tidak ada bahasa iltizam. Dia nazar ni bahasa ni iltizam. Kita buat obligation. Macam saya nak jadi kafil saya, itu makna dia bahasa iltizam. Kalau macam dia kata setengah tu kita tengah bawa lembu tu, dia tanya, ini lembu ni lah saya nak buat korban ni. Maka adakah dia jatuh nazar? Tak ada nazar. Itu biasa cerita. Itu khabar. Itu bukan dia sirah insya. Jelas Dia bahasa kontrak semua siratul insya, bukan khabar. Fidyah boleh ditukar kepada pembayaran. Ni boleh bayar kepada lembaga zakat Tuan Guru. Makna dia kalau nak bagi beras, lembaga zakat nak simpan, kalau kena ada store. So itu masalah dia. Nak bagi kat masjid pun masjid lah nak simpan. Nak bagi orang miskin pun rumah dia pun nak reban. So boleh tukar kepada nilai. Tidak ada masalah. Okey. Kalau kita pergi lembaga zakat Kedah ataupun Penang, saya duduk di Penang di Penang, kalau kita duduk di Penang kena bayar kat lembaga zakat Penang. Kalau saya duduk di Kedah, saya kena bayar zakat Kedah. Kalau saya duduk di Selangor, siapa-siapa yang buat fidyah dia kena bayar zakat Selangor. Jadi dia ada ruang, tapi dia pergi tentu sedekah kot. Dia ada dalam Maybank to You tu. Cuba tengok Maybank to You, mudah aja dia pun sediakan dah. Dan depa akan disebutlah depa akan apa nama dia edarkan. Dan ni mudah, Maybank to You. Ada pula depa kata tak sah. Susahlah kalau kita sembang tak sah ni, banyak benda tak sah zaman sekarang ni, tapi kita kena ambil konsep al-akhdhu bil akhaf dalam fatwa, ambil yang ringan. Pajak pokok yang keluar buah yang tidak dibenarkan, apa kaedah yang membolehkan pajak pokok? So konsep pajak ni kita kena tahu, pajak ni adakah bentuk cagaran atau bentuk jualan. Itu kena tahu dulu konsep pajak. Sebab ada pajak yang bentuk jual. Okey. So kalau dalam bentuk pajak, kalau bentuk collateral, kita tak boleh makan. Ya, kita tak boleh makan sebab kita dalam masih konsep hutang. Tapi kalau bai'ul wafa, kita pajak dalam bentuk jual, nanti kalau dia bayar balik, kita bagi pokok tu balik, tanah tu balik. So kita boleh makan. Nanti mutaakhir Syafi'i bagi. Kalau kita di bank belum lagi endorse bai'ul wafa ni. Sebab itu dalam undang-undang pun ada, dalam legal, dia panggil, saya tak ingat istilah dia. Istilah pajak ni. Tengok legal sama dan sebagainya supaya tidak berlaku isu nanti pergi mahkamah kita kalah. So zaman sekarang ni saya nasihatkan, di samping tengok kitab fiqh, tengok juga si undang-undang tanah tu. Tak kira apa-apa kena, walaupun fiqh dia macam ni, kadang-kadang fiqh okey, legal tak okey, itu yang masalah. Bukan legal tak okey tu maksud dia dia betul semua, tapi legal macam dia undang-undang macam tu. So siapa nak bayar denda, bayarlah. Tapi macam mana pun kita cermatlah. Ada benda yang kita kena tengok legal supaya satu hari nanti dia tidak menjadi isu. Tidak perlu saksi. Tak perlu bersaksi. Itu semua kita dengan Tuhan je lah. Itu Tuhan sebut apa? Wa yakhafun apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman abusan qamtarira. Dia benda nazar ni semua kita dengan Allah Taala. Barakallah. Silakan. Saya nak tanya ni, orang bagi salam di dalam semayang ni dengan isi nakirah.
Apakah hukumnya? Minta pencerahan. Sebagai ulama membatalkan. Dia mesti lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab salamun alaikum dia adalah mubtada. Mubtada bila masuk dalam jam majrur dia kena takhir. Wujubut takhir. Ya. Ini Ustaz Zubi perjelaskan. Di antara wujubut takhir ialah nakirah pada isim mubtada. So sepatutnya kalau kita nak letakkan salamun alaikum, alaikum salam. Fid dari rajulun. Kan? Jadi ini iskaliah pada nahwu. Melainkan kita takhsis mukhassis. Dia salasa musawirat, ada 3 musawirat yang boleh jadikan mubtada itu adalah apa dia nakirah. Di antaranya apabila dia mukhassis. Macam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Khamsun qabla khamsin. So itu adalah mubtada sebab dia nakirah yang bersifat takhsis. So itu ada iskaliah dari segi nahwu. Macam kita takbir lah. Kita buat macam ni. Allahu akbar terbalikkan. Akbarullah tak sah. Okey. Itu dipanggil bil akas. Lalu hukum di dalam semayang. Doa semayang tak apalah. Sebagai ulama membatalkan. So kita ambil yang aula. Assalamualaikum warahmatullahi. Kerana ia bersifat segi nahwu pun jelas, dari segi khilaf pun kuat. Terima kasih Ustaz. Kita ada iskaliah di sana. Bukan semua kitab fiqh kita nak tatbik. Semua orang, contoh saya bagi contoh kan, kita baca sifatul solah, takbir. Dalam mazhab Syafi'i dia haruskan Allahul Jalilul Akbar. Tapi benda tu kita tak praktis. Lari orang kampung Ustaz dia. Sah dalam mazhab Syafi'i, sah Allahul Jalilul Akbar. Saya rasa kena mengadu ni kat majlis agama ni. Ustaz ni pelik ni. Tapi dari sisi sembahyang sah saja sebab penambahan tersebut tak mengubah makna. Ataupun kita sebut Allahul Akbar, tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam sembahyang kita ikut sunnah Rasul. Semua mazhab 4 sunnah Rasulullah. Tak ada yang bercanggah sebab saya kaji semua, misalnya tasyahud mazhab 4 semua datang daripada Rasulullah, sama ada riwayat Ibnu Abbas, sama riwayat Umar bin Khattab, ataupun riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, ataupun riwayat Ali bin Abi Talib. So tasyahud kita ada 4 riwayat yang kata Imam Syafi'i kulluha sahihah. Semuanya adalah sahih. Jelas ya Ustaz Ruzani? Hukum baca Fatihah dalam rukuk adalah makruh. Nuhina, kami dilarang membaca Al-Fatihah fi rukuk. Sebab apa? Bukan fi mahalliha. Tapi tidak batal solat. Tak batal solat tapi makruh. Apa maksud makruh? Benda itu bercanggah dengan kod etika. Itu maksud makruh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, nak confirm dengan Ustaz sekali lagi. Bila kita baca khutbah yang kedua tu, ada perbahasan juga. Untuk guru kata kena sebut wa jami al-usratil malikiyah. Dalam teks khutbah negeri Kedah tu wa jami al-usratil malakiyah. Jadi ada malakiyah dengan malikiyah tu. Yalah, dia tempat Malik. Ya, Malik lah. Malikiyah. Kepada okey, itu saja. Yang orang sebut selalu mamlakah. Tapi Malikiyah ni sebab kepada Malik. Dia macam inilah, syahadah alimiyah, bukan syahadah alamiyah. Banyak orang sebut syahadah alamiyah. Kita bukan syahadah universal. Syahadah kita syahadah alim, syahadah alimiyah, license, bachelor. Ya. Baik. Terima kasih. Beza korban wajib dengan nazar korban. Sama. Istilah ya. Ya Ustazah? Nak tanya Ustaz. Ustazah Mariam kita. Lafaz yang macam mana dan keadaan yang macam mana jadi nazar dalam korban. Okay, bila ada sirah iltizam, saya wajib, saya bernazar ke atas saya berjanji dengan Allah misalnya. So itu dipanggil bahasa-bahasa iltizam dipanggil. Bahasa-bahasa kita ikat diri. Jadi itu dipanggil bahasa-bahasa nazar. Ke atas saya wajib buat. Saya bernazar. Saya orang Melayu disebut bernazar lah. Sebab tu ulama ada bezakan di antara bahasa janji dengan bahasa nazar. Macam saya nak buat, itu bukan lagi nazar. Itu azam. Kalau macam tu tak boleh kita berazam langsung. Jadi nazar semua. Mati kita. Nak cakap apa?
Terima kasih Ustaz. Adakah sah membuat wakalah yang tidak mentakhsiskan? Itu dipanggil wakalah mutlaqah. Itu kita kena tengoklah apa dia. Okey. Tapi yang tu kita kena tengok subjek tu apa dia. Dalam muamalat kita bagi dipanggil wakalah kepada seseorang. Kalau umum selalunya kita buat kontrak jualah, ya, kita tak buat wakalah, kita buat jualah. Tapi jualah dia ada kesan dia duit dipanggil reward by performance. Habis kerja baru kita bagi upah. Wakalah ada dua, mutlaqah dengan muqayyadah. So mutlaqah lebih ringan sikit. Bila kita latih seseorang, dia bebas nak buat. Dia nak beli apa. Tapi kalau muqayyadah, kalau kita ta'yin, susah sikit dia nak buat kerja. Dia kena beli yang tu je. Tapi itu mazhab Hanafi lah. Syafi'i tak ada wakalah mutlaqah, dia semua muqayyadah. Ya. Tak mampu tunaikan, buatlah buat iklan. Dalam minta siapa-siapa tolong. Sebab dia begini, dia bukan alal faur, dia wajib mutlaqah, bila-bila boleh buat. Bila ada duit tunaikan. So nazar dalam usul fiqh nama dia wajib mutlaq. Dia bukan segera, dia wajib buat tapi tak segera. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaflah saya nak tanya sekali lagi Ustaz, ada kemusykilan sikit ni. Yang mana ni? Ustazah mana ni? Tentang Ustazah. Silakan. Apa ni, saya nak tanya tentang zakat lah Ustaz, zakat emas wanita ni pakai kan. Dia macam kalau zakat yang kita, emas yang kita pakai, kalau ikut dalam kitab fiqh lah, dia tak kira banyak mana pun, janji kita pakai je. Sebab tidak ada, tapi kalau saya tengok dalam jabat zakat punya ni, zakat emas, macam kalau dekat Selangor, dekat Pahang kena 500 gram. Maksimum dia pada 500 gram kita kena bayar bayar zakat je. Lepas tu kat Kelantan pula maksimum tidak ada had. Jadi boleh pakai banyak mana pun. Soalannya saya nak tanya Ustaz, kalau macam saya duduk dekat Kedah ni kan, memang ada urus je lah. Jadi saya tak bayar zakat emas tu saya pakai dan saya tak bayar sebab saya nak ikut macam di Kelantan. Maksudnya tidak ada urusan. Contohlah saya bagikan. Sebab saya rasa semua dekat Malaysia juga. Kelantan, Kedah, Perak semua Malaysia juga kan. Dan lagi pula dalam kitab fiqh pun dia kata tak perlu bayar, tidak ada urus. Banyak mana pun tak apa, asal kita pakai je. Jadi tu jadi saya mesti baik. Boleh tak bagi pencerahan? InsyaAllah. Ya, sebenarnya Ustazah, kita dalam fiqh saya dah sebutkan perlu kita baca fiqh 5 fiqh manzumah asy-syariah kita namakan. Kita ada fiqh mazhab, kemudian kita fiqh Islami lah, fiqh Islami semua mazhab. Kemudian kita ada usul fiqh, kemudian qaidah fiqh, maqasid, fiqh siasah syar'iyyah. Apa yang Ustazah bincang tu semua fiqh Islami. Tak ada masalah. Cuma bila kerajaan wajibkan, dia ada kesan dari sudut GDP, kesan pembangunan sosial, kesan apa nama dia panggil CSR untuk masyarakat. Jadi elok kita bayar sebenarnya. Walaupun Kelantan tak buat. Kelantan bukan hujah ya. Hujah dia adalah fatwa yang telah dikeluarkan dan dia tak banyak mana. Dan itu bagus, dia kesan kita membantu. Kita kena ingat bila kita bayar zakat, GDP bertambah tau. Maksud dia orang dapat zakat tu dia beli barang kat runcit dan sebagainya. Itu benarnya sistem yang baik. Dia pun 800 gram. Makna dia tak banyak mana lah kita buat keluar kan, 25% sahaja. Tapi kalau tak buat keluar itu hak Ustazah lah. Tapi bagi saya apa yang dikaji oleh Jabatan Pusat Zakat Malaysia itu satu benda yang baik. Supaya kita ada orang kata apa kesedaran, public awareness tu ada untuk bantu orang. Jadi kita seorang je bermewah, gelang sampai ke siku. Jadi bila kita ada zakat tu ada bantuan. Jadi kerajaan berhak, walaupun zakat undang-undang tak ada enforcement, tangkap dan sebagainya, tak macam cukai. Cukai dia ada enforcement. Tapi saya galakkan untuk bayar lah Ustazah. Saya kita sebagai guru takmir, kita kena follow kita punya enactment, undang-undang. Jangan kita guru takmir kita lari daripada konsep yang kita bantu. Susah kita akan bertembung dengan masyarakat. Kita nak ajak, Ustazah tak bayar. Susahlah daripada guru takmir seorang tak bayar. Jadi ada benda yang kita boleh consider. Tapi saya rasa Ustazah bayar lah.
Jangan tanya soalan saya macam tu. Sebab Ya. diorang sendiri. Melawak salah, tak apa. Jangan sedih salah. Ya. Itulah. Okey. Jadi Barang kalau- wakaf kepada masjid apabila dah lama dah rosak boleh jual. Dalam kitab Minhajul Talibin, Tuan Guru Abdul Rahman, nas dia wal asah jawazu bai'i al-husuri al-asah jawazu bai'il husuril masjid. Itu nas Imam Nawawi dan itu kajian saya dalam fiqh masjid yang mana kajian yang saya buat ialah rupanya istibdal waqaf tak berlaku kepada kulli itu masjid tapi berlaku istibdal juz'i. So semua benda-benda waqaf seperti kapek, aircon, istibdal juz'i berlaku dalam mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi menyatakan al-asah jawazu bai'u husuril masjidi. Kerana dia akan sebab dia hukum makdum, benda tu dah rosak dah kita jual untuk tampung dan kita memenuhkan masjid yang benda yang rosak. Dia sebut ta'lilat yang saya ingat daripada kitab Mughni Mukhtar, boleh buka dalam bab waqaf, dalam bab pengharusan jual beli barang-barang waqaf yang dalam bentuk juz'i bukan kulli, masjid, tiang, lampu yang sudah rosak boleh dijual untuk wang itu dimasukkan ke dalam fund waqaf masjid dan boleh beli barang-barang yang lain. Sebab dia kata apa? Tadhiqu bil makan, menyempitkan tempat-tempat dengan barang yang rosak. So mazhab Syafi'i mengharuskan, tambah mazhab yang lagi bolehlah daripada kita buang. Itu konsep yang disebut sebagai timbal balik mafsadah. Sama ada kita nak ambil sebab barang tu waqaf kita pergi jual, jadi tidak ada masalah. So itu projek yang saya cadangkan kepada kerajaan supaya kita meluaskan konsep istibdal juz'i, istibdal waqaf juz'i. Atau pusaka, ya tunggu haul lah, tunggu haul. Nak bagi awal, boleh kalau bagi awal nama dia ta'jiluz zakah dan sangat digalakkan untuk musim Covid sebab kebanyakan negeri defisit pembelanjaan zakat, Kedah defisit, Selangor defisit, semua defisit sebab kemiskinan meningkat. Saya harap kita guru takmir peka di atas masalah poverty. Masalah kemiskinan sebahagian juzuk daripada risalah guru takmir. InsyaAllah kita jadikan agenda guru takmir adalah sebagainya adalah agenda kemiskinan. Kita adalah suara-suara yang menyuarakan agenda kemiskinan juzuk daripada risalah guru takmir insya-Allah. Makan pun Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Lah. Okay. Masa kita Saya Ustaz Zarina daripada Kip Tajam. Apa ni nak tanya Ustaz? Macam ni kita kalau kita tak tahu nak bezakan pasal sekolah kan, masa sekolah. Jadi katalah sebab kita dapat ni kita bila kita pegang sekolah tu kita tak tahu bangunan sebelum ni adakah ada yang mewakafkan. Pasal kita cari-cari tak tahu sama ada bangunan ni ada orang buat wakaf. Dan selama ni yang kita terima tu semua bila kita buat pembaikan apa semua tu kita guna daripada hasil derma kan. Jadi macam mana kita nak tentukan tu. Pasal bangunan ni akan dirubuh kan. Jadi macam mana kita nak tentukan wakaf? Isu ni saya bincang semua dalam masjid ataupun semua isu apabila kita buat sekolah mak tahfiz tak ada istilah individu punya pemilikan. Walaupun dibina di atas nama individu, melainkan orang yang bagi derma tu memang dia kata saya bagi dekat ustaz. Hibah. Okey. Tetapi kalau saya lafaz dan saya bagi ustaz bangunkan, itu nama dia waqaf. Sebab ustaz sebagai nazir. So bila hukum nazir dia ada ahkam yang khusus, tapi saya yakin tak ada orang nak bagi kita macam tu free. Ya. Baik dia buat sendiri. So saya harap semua sekolah-sekolah agama berdaftar dengan majlis agama. Kalau tak berdaftar pun ikut follow syariah sebab dia akan melibatkan audit. Sebab hukum tanah wakaf, jalan apa semua tu, semua adalah wakaf. Sama ada duit tabung derma, semua pengurusan adalah wakaf. Nak buat apa mesti isytihar, mesti ikut qawanin wakaf. Misalnya kata duit masjid kita bagi orang miskin, kita kena isytihar. Orang yang bagi derma wakaf ke masjid itu kami nak bagi kepada fuqara. Dia ada pengecualian. Kerana kita buat pengurusan tasarruf. So di sini yang kita kena perbetulkan kepada mereka yang buat sekolah dan sebagainya, pengurusan mesti follow wakaf. Melainkan dia mendapat satu free consent jelas daripada orang yang bagi tu memang dia nak bagi cuma.
Tapi saya rasa sukar kalau harga RM1 orang nak bagi kepada individu. Saya rasa itu tak orang kata apa sukar lah orang nak bagi kepada individu, apa kepentingan dia, berlaku conflict of interest. Sebab kalau bagi kepada individu, dia akan jadi harta warisan, dia mati dapatkan anak. So apa dia punya, orang kata apa, kita nak consideration tu susah. Sebab tu kita nak buat apa-apa sekolah kena bincang banyak benda di sudut wakaf, gaji, kerana dia ikut sistem wakaf. Bila sistem wakaf, kita ambil kiraan gaji nazir. Bila sebut nazir, kiraan dia banyak melihat kepada revenue dia, masuk akaun, berapa upah dia, semua perlu direkod. Tak boleh diambil macam kita kutip derma, kita ambil siap-siap 40%. Dan itu satu benda perkara yang perlu kita perhatikan. Benda yang lama kena perbetul lah. So ini sebab tu kita perlu kepada panel lah. Saya cadangkan kalau sekolah-sekolah agama tu lantik panel untuk kaji semua aspek. Termasuk masjid-masjid yang tidak berdaftar. Ya. Di antara fiqh yang saya tulis dalam buku Fiqh Pengurusan Masjid, 3 benda pengurusan kewangan masjid. Yang pertama, tak boleh minta derma di atas akaun peribadi. Sama ada masjid atau sekolah. Yang kedua, tidak boleh berhutang dengan duit wakaf masjid. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan untuk kepentingan peribadi. Ya, tak boleh untuk kontrak dan sebagainya, perlu ada mesyuaratnya, report. Semua kena adalah dalam bentuk good governance. Okay? So ini benda yang perlu kita enhancekan dalam sistem pentadbiran tempat-tempat wakaf. Jelas ya, Ustazah? Kena ada panel lah. Maksud dia, bila kita buka sekolah, kena lantik panel, check semua akaun, penubuhan, sirah, kontrak dan sebagainya supaya pengurusan itu berjalan di atas syariah compliant lah. Jelas ya? Terima kasih. Okey. So kita rehat dahulu untuk kita makan minum lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.